Hai murid-murid Pendidikan Moral tahun 4. Kita akan belajar bersama Cikgu Masliza. Unit 6, Hormati Jiran. Saya dan jiran, kita masih lagi belajar tema tu. Okey, standard kandungan, hormati jiran. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita ialah mengkaji kelebihan amalan menghormati jiran dan kita akan mengekspresikan perasaan berkaitan sikap menghormati jiran, mengamalkan sikap menghormati jiran. Baiklah murid-murid, kita akan belajar hormati jiran, amalan mulia. Mari kita berpantun. Bestnya kita nak pantun. Okey, awak semua boleh rujuk buku teks Pendidikan Moral tahun 4 di muka surat 49. Baiklah murid-murid, mari kita lafaz dan hayati pantun ini. Okey. Gugur seludang di atas papan, buah berangan di dalam guni. Jiran bertandang disaji kudapan, akrab hubungan kejiranan harmoni. Surya menyingsing penyeri alam, bagai sinaran ribuan lilin. Janganlah bising tak kala malam, hormati jiran, hubungan terjalin. Okey, baiklah murid-murid, ada dua rakaat pantun dekat sini. Kita fahami apa yang dimaksudkan dengan pantun ini. Okey, jika bertandang, disaji kudapan. Okey, jika kita bertandang tu bermaksud kita datang ke rumah. Okey, kita sajikan kudapan ni maksudnya makanan. Ingat tak bila kita datang rumah jiran, jiran akan hidangkan kita makanan dan juga minuman. Maka bila kita lakukan begitu, hubungan kita dengan jiran menjadi akrab tu bermaksud baik. Okey, kemudian rangkaian yang kedua menjelaskan, okey, bila waktu malam, tak kala ni malam. Bila waktu malam, janganlah kita bising. Okey, sebab bila kita bising, kita dah ganggu jiran sebelah rumah. Jadi, kita hormati jiran, okey, hubungan akan terjalin. Okey, baiklah. Seterusnya, pantun. Hijau kesuburan sayur-sayuran, ulam pegaga dipetik si nona. Hidup berjiran, jaga pertuturan. Perasaan dijaga, mesra terbina. Buah anggur berkati-kati, tumbuh melata, selalu disiram. Jiran menegur, kita hormati. Tiada sengketa, hidup tenteram. Baiklah, kita fahami kedua-dua rangkap pantun ini. Okey, hidup berjiran. Okey, hidup berjiran, jaga pertuturan. Maknanya kita kena jaga percakapan kita. Kalau kita cakap dengan orang tua, kita mestilah perlahankan suara. Jangan guna nada yang kasar. Okey, gunalah perkataan yang sopan dan juga santun sebab kita perlu jaga perasaan orang. Bila jaga perasaan orang, mesra terbina, maknanya kemesraan akan terjalin. Okey, jiran menegur, kita hormati. Okey, bila jiran tegur kita, maknanya kita hormat dia. Kita balas balik. Okey, katanya, hai, apa khabar? Okey, hai, khabar baik. Tu. Tiada sengketa, maknanya tak ada pergaduhan. Sengketa ni bermaksud pergaduhan. Hidup kita akan aman, damai dan juga tenteram. Maknanya kita perlulah menghormati sesama jiran. Baiklah, pantun yang terakhir. Menarik joran perlahan-lahan. Menyangka kelisa, rupanya kekura. Sesama jiran, jaga kebersihan. Hidup selesa, terasa bahagia.
Kat sini membawa maksud bila kita sesama jiran, kita jaga kebersihan. Nampak tak kat murid kat sini? Nampak tak orang lelaki di bawah ni sedang kutip sampah. Maknanya kita perlu jaga kebersihan. Okey, kat sini kita buang air kena baju kawan ni. Okey, tak boleh macam tu. Kita kena jagalah sesama hubungan baik sesama jiran. Okey, barulah hidup kita selesa dan rasa gembira. Boleh kan? Cikgu harap kamu memahami pantun yang telah cikgu bacakan tadi. Baiklah murid-murid, berdasarkan pantun tadi, mari kita bincangkan kelebihan. Kelebihan menghormati jiran. Apa yang kita boleh bincangkan? Okey, kelebihan kita menghormati jiran. Mari kita bincang bersama. Murid-murid, antara kelebihan kita mengamalkan sikap menghormati sesama jiran. Ya, antaranya ialah yang pertama, menambah kemesraan sesama jiran. Kita bila hormat orang, orang hormat kita, mesra tak? Mesra lah. Okey, jiran yang lebih tua akan merasa bangga kerana dihormati. Sebagai orang yang lebih tua, kita perlulah hormat dia. Jadi bila kita hormat dia, dia akan rasa bangga. Oh, bagusnya murid ni. Anak ni. Jadi dia hormat kita kan. Okey. Nombor 3, mewujudkan suasana harmoni di kawasan kejiranan kita. Harmoni maknanya tak ada sengketa. Okey, baik-baik je suasana, harmoni, nyaman dan tenteram. Tak ada bunyi bising ataupun pergaduhan berlaku. Okey, seterusnya mengeratkan hubungan sesama jiran. Bila kita dah baik dengan orang, hubungan kita akan jadi semakin rapat. Okey, kemudian memupuk semangat bersatu padu sesama jiran. Okey, kita dapat memupuk semangat bersatu padu dan juga perpaduan akan terjalin. Okey, hidup kita akan tenang dan gembira. Bila kita buat baik dengan orang, orang buat baik dengan kita akan rasa tenang je. Tidur malam pun lena. Betul tak? Okey, kita akan disenangi oleh jiran. Jiran sayang kita, jiran senang kita, kita bahagia. Okey, seterusnya tiada pergaduhan di antara jiran dan kita. Tak ada sengketa lah maksudnya kan. Okey, itu adalah antara kelebihan yang boleh kita senaraikan. Tapi awak masih lagi boleh senaraikan kelebihan yang awak rasa sesuai dan juga logik. Baiklah murid-murid, mari kita tengok apakah perasaan kamu apabila kamu menghormati jiran. Apakah perasaan kita bila kita menghormati orang lain? Okey. Apa ni gambar ni? Okey, ini menunjukkan kita rasa gembira. Okey. Yang ini, nampak tak lelaki kat depan ni? Dia dengan senyum berpeluk tubuh. Maksudnya apa? Ya, dia rasa bangga bila kita akan rasa bangga. Okey, selain itu juga kita boleh rasa simpati. Kemudian kita boleh rasa dihargai. Cikgu nak perasaan kita ni yang baik-baik saja kan. Okey, mari kita tengok gambar dan cuba nyatakan apa perasaan kita. Okey, situasi yang pertama. Menziarahi orang yang sakit. Apakah perasaan kita sebab kita menziarahi orang yang sakit? Mestilah kita rasa simpati. Bila kita rasa simpati kepada jiran, kita akan dihargai. Jiran pun rasa terharu. Okey, kemudian seterusnya, gambar yang kedua, seorang budak lelaki sedang membantu orang tua. Okey, apa perasaan kita bila kita bantu orang tua? Ya, perasaan kita akanlah rasa bangga dan lelaki ini pun rasa bangga bila dihormati. Okey, gambar yang ketiga. Okey, seorang kanak-kanak jatuh daripada basikal dan ada seorang budak perempuan dan budak lelaki datang membantu. Okey, apakah perasaan kita bila kita nampak orang yang jatuh, kita nak tolong dia? Kita rasa simpati.
Jadi bila kita dah menghormati jiran kita rasa simpati, jiran kita rasa gembira dan sangat berterima kasih kepada kita. Jadi perasaan kita mestilah kita rasa gembira. Selepas kita bantu dia, kita rasa simpati. Kemudian bila kita dihargai, kita akan rasa gembira. Okey, gambar yang terakhir ialah gambar seorang lelaki menziarahi uh, pergi menziarahi di sebuah rumah. Cikgu rasa ini gambar ini adalah berlainan agama ataupun bangsa. Okey, apa perasaan kita bila kita menghormati, menziarahi orang lain? Jadi kita akan rasa gembira. Kita rasa seronok bila hubungan terjalin. Kita hormat orang tua rumah pun rasa dihormati. Jadi akan menyebabkan hubungan di antara jiran akan terjalin dengan erat. Okey, itulah perasaan kita. Bila perasaan kita ni sebenarnya tak boleh nak cerita dalam situasi tu. Kebanyakannya bila kita buat baik, mestilah kita rasa gembira. Betul? Ha. Baiklah murid-murid, mari kita tengok apa situasi yang sesuai yang kita boleh tunjuk daripada sikap menghormati jiran yang kita boleh contohi. Okey, kita pergi kepada situasi yang pertama. Okey, terdapat kotak di koridor ataupun di laluan rumah kamu menghalang laluan jiran. Nampak tak kotak-kotak kat sini? Jiran nak lalu tak boleh kan? Okey, situasi kat sini. Okey, apakah cara kamu nak hormati jiran kamu dalam situasi begini? Ya, kita akan menyusun semula kotak-kotak itu supaya tidak menghalang laluan jiran. Okey, nampak tak yang lalu tak boleh? Jadi kita susun balik kat tepi supaya dia boleh lalu. Baiklah murid-murid, apa perasaan kita selepas itu? Okey, kita akan rasa gembira dan bangga. Bila jiran kita dah boleh lalu, kita dah buat sesuatu yang baik, kita mestilah rasa gembira. Baiklah, kita pergi kepada situasi yang kedua. Okey, kamu hendak berenang di kolam renang. Okey, nampak tak kat sini seorang budak lelaki sedang melihat peraturan kolam renang. Okey, kat sini ada yang tak boleh, ada yang boleh kamu lakukan. Dekat sini tak, atas ni yang merah tak boleh. Okey, biasanya kamu pernah pergi kolam renang kan? Okey, apakah cara kita nak hormati jiran kita? Jadi caranya ialah mengikutlah peraturan kolam renang yang telah ditetapkan oleh kawasan kejiranan. Jadi, bila ditetapkan kat sini, kamu perlu pakai pakaian mandi, kamu perlu pakai ataupun ikutlah masa yang ditetapkan. Jadi, kita hormati peraturan yang telah ditetapkan. Kalau tak boleh bermain tolak-tolak dekat kolam, okey, kita jangan buat sesuatu yang tak boleh. Jadi perasaan kita apabila kita menghormati jiran, gembira atau bangga juga. Kita rasa gembira dan juga bangga sebab kita boleh mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Jadi kita pasti akan disenangi. Okey, kita pergi kepada situasi yang seterusnya. Situasi yang seterusnya, kamu ingin berjumpa dengan jiran. Okey, kita nak jumpa dengan jiran ni. Okey, apa cara kita nak menghormati jiran kita? Nampak tak dia kat luar ni? Kalau kamu pergi kat rumah jiran, apa kamu nak buat? Ya, betul. Kita akan beri salam dan mengetuk pintu rumah. Tunggu sehingga jiran menjemput kita masuk. Jangan kita masuk terus saja ke rumah dia tanpa dijemput. Itu tidak sopan dan tidak menghormati jiran. Jadi, kita perlu tunggu sehingga dia jemput masuk ataupun pintu rumah terbuka. Okey, kalau kita buat menghormati jiran, perasaan kita, ya, kita akan rasa gembira kerana disenangi oleh jiran. Bila kita buat sesuatu yang perkara yang baik, okey, jiran pun akan suka.
Baiklah murid-murid, kita akan pergi kepada situasi yang terakhir. Di sini menunjukkan kamu dan jiran hendak keluar dari lift. Okey, nampak tak? Okey, kamu nak keluar dari lift. Apakah cara kamu menghormati jiran? Ya, murid-murid, kita memberi jiran kita lalu untuk keluar dahulu dari lift. Kita bagi peluang kepada jiran. Dia sebab dia lebih tua daripada kita bagi dia lalu dulu. Okey, itu cara kita menghormati jiran. Okey, perasaan kita tentulah kita rasa disenangi oleh jiran. Kita akan rasa gembira, kita rasa bangga sebab kita telah membuat sesuatu kebaikan. Okey? Baiklah murid-murid, cikgu ada sedikit kata-kata motivasi untuk kamu. Okey, respect. Bahasa Inggerisnya respect, hormati. Okey, jika kita tidak mampu untuk menghormati orang lain, bagaimana orang lain akan mampu untuk menghormati kita? Okey, di sini bermaksud jika kita tak boleh hormat orang, orang pun tak boleh hormat kita. Jika kita boleh hormat orang, orang pasti boleh hormat kita. Maknanya saling hormat menghormati. Faham kan? Baiklah murid-murid, terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga ke akhir. Kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya dan kita akan sambung lagi topik yang seterusnya. Bye, jumpa lagi.